Salam sejahtera, saya Sharlin Petra dari subjek KEE 3023, kumpulan C Bimbingan Tingkah Laku Kanak-Kanak. Sedikit perkongsian daripada video ini yang bertajuk Pendekatan Pengajaran Terbaik Menangani Masalah Tingkah Laku Kanak-Kanak di Era COVID-19. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah mengubah corak kehidupan pelbagai lapisan masyarakat, termasuk golongan kanak-kanak yang turut menerima impak tersendiri. Impak negatif adalah satu impak yang sangat ketara bagi kanak-kanak sewaktu pandemik ini. Masalah gangguan emosi dalam kanak-kanak bukan satu mitos atau perkara yang remeh, dan isu itu semakin mencuri perhatian apabila berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak tahun lepas. Berdasarkan pengalaman saya sendiri yang mempunyai adik berumur bawah 6 tahun, ini menunjukkan mereka terkesan secara mental dan emosi apabila rutin harian mereka terganggu. Menurut Pensyarakanan, Bimbingan dan Kaunseling, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia, Dr. Syed Muhammad Syed Abdullah, pandemik COVID-19 menyaksikan ramai terkesan dengan perubahan itu dan terpaksa melalui kesukaran dalam proses penyesuaian sepanjang pandemik itu. Gangguan emosi dan mental terhadap kanak-kanak boleh menyebabkan kemurungan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak. Kebiasaannya, ibu bapa dan dokter gagal atau terlepas pandang tanda-tanda kemurungan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak. Melalui perubahan tingkah laku, kanak-kanak kerap mengadu sakit, mudah kecewa, mudah sentap dan tidak bertolak ansur, kerap bergaduh, kurang selera makan, mudah takut dan panik. Gangguan emosi dan mental kanak-kanak ini juga boleh berlaku atas sebab masalah keluarga yang tidak berkebolehan dalam mengendali tingkah laku kanak-kanak dan juga mengalami tekanan lebih-lebih lagi dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan. Beberapa teori yang sesuai berkaitan dengan pengajaran tingkah laku kanak-kanak yang mengalami gangguan emosi, antaranya ialah teori perkembangan oleh Erik Erikson 1902 sehingga 1994. Erik Erikson telah menganalisis perkembangan sosial kanak-kanak dalam jangka masa kehidupan mereka. Beliau menjelaskan bahawa manusia mempunyai keperluan asas yang sama dan perkembangan mereka bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan tersebut. Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut tahap tertentu. Erikson percaya bahawa setiap tahap mempunyai konflik tertentu yang perlu diatasi supaya tidak menjejaskan perkembangan kanak-kanak. Teori Erikson ini juga dikenali sebagai teori perkembangan psikologi Erikson kerana ia menggabungkan 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, iaitu faktor kendiri, emosi dan sosial. Daripada teori ini, Erik Erikson telah menyatakan beberapa peringkat perkembangan emosi kanak-kanak. Kanak-kanak yang berumur 3 sehingga 6 tahun berada di tahap inisiatif di mana kanak-kanak ingin meneroka dan mencoba sesuatu yang baru dan mencabar pada diri mereka. Menurut pada pengalaman saya sendiri, kanak-kanak di lingkungan ini berupaya mengikuti gerak-geri orang dewasa. Jika mereka melihat seseorang itu memanjat di tempat yang tinggi, kanak-kanak tersebut akan meniru aksi tersebut dan akan membanggakan diri mereka sendiri. Walau bagaimanapun, kita tidak perlu memarahi mereka sekuat hati, tetapi memuji mereka pada masa yang sama, memberi nasihat bahawa memanjat tempat yang tinggi itu adalah berbahaya dan boleh mencederakan diri mereka. Oleh itu, pada tahap ini, kanak-kanak mula berinteraksi dengan persekitaran kita sebagai orang dewasa maupun ibu bapa. Kita perlu membimbing mereka pada tahap ini untuk memenuhi naluri mereka yang ingin tahu. Perkembangan ini tidak boleh dipandang remeh kerana boleh menyebabkan kanak-kanak hilang inisiatif dan suka menimbulkan masalah apabila memasuki alam persekolahan. Disebabkan penularan pandemik COVID-19 ini berlaku, maka kanak-kanak tidak boleh menghadiri ke tadika untuk pembelajaran secara bersekemuka. Maka pembelajaran mereka melalui atas talian. Dengan itu, ibu bapa menggantikan guru-guru untuk mengajar kanak-kanak di rumah.
Ibu bapa perlu melakukan aktiviti belajar sambil bermain, seperti menyanyi sambil mengenali anggota tubuh badan, meniru pergerakan haiwan, bermain puzzle, dan sebagainya. Salah satu permainan yang boleh meningkatkan perkembangan kanak-kanak ialah role play, yaitu berlakon, di mana permainan role play ini baik untuk melatih kanak-kanak akan peranan orang lain. Permainan ini dapat melatih kanak-kanak berkomunikasi dengan baik. Seterusnya, pembelajaran dengan cara bercerita juga boleh meningkatkan minat dan membina apresiasi. Ia turut memperkayakan lagi pembelajaran pelbagai bahasa, membekalkan pelbagai pengalaman, dan mengembangkan kemahiran mendengar dan memotivasikan kanak-kanak dalam membaca. Secara keseluruhannya, pendekatan pengajaran yang efektif akan membantu kanak-kanak berkembang dari segi kognitif, efektif, dan psikomotor kanak-kanak dengan baik sekaligus dengan tingkah laku kanak-kanak. Kesimpulannya, masalah gangguan emosi kanak-kanak di era COVID-19 ini perlu diambil berat oleh semua pihak untuk mengelakkan peningkatan kesehatan yang negatif kepada negara, serta penerapan benda baru perlu didedahkan kepada kanak-kanak yang masih dalam proses perkembangan mereka. Oleh itu, dengan pendekatan pengajaran yang berkesan, guru dan ibu bapa perlu proaktif dalam menjalankan aktiviti harian kanak-kanak, serta mengemukakan jadwal yang fleksibel bagi kanak-kanak berkembang dengan baik dan aktif dalam pembelajaran mereka. Ibu bapa dan keluarga perlu membekalkan sokongan emosi yang rapat bersama kanak-kanak supaya mereka berasa dihargai. Hubungan dan komunikasi yang baik antara kanak-kanak dan keluarga akan menjadi antara faktor pelindung utama kepada daya tahan dalam kalangan kanak-kanak. Itu sahaja perkongsian daripada saya yang dikongsikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.